Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini bukanlah satu video berkaitan dengan teknologi, tapi saya buat juga untuk nak mengubati rindu anda terhadap video-video di Pendakwah Teknologi. Saya tahu tuan-tuan dan puan sekalian, saya dah lama tak upload video di channel YouTube dan juga Facebook Pendakwah Teknologi. Saya minta maaf, sibuk sikit. InsyaAllah saya akan upload video dengan kadar yang segera. Tapi sebelum tu, saya tunjukkan dulu dekat anda video yang menarik ni. Okey, tapi sebelum tu ni saya nak ceritakan kepada anda, video ini tidak dibawakan kepada anda oleh AirAsia. Jadi sekarang semua orang boleh terbang. Okey, jadi dipendekkan cerita. Dalam minggu 12 Disember macam tu, saya pergi ke Langkawi lah. Di mana saya pergi ke sana bertugas. Saya bertugas bersama-sama dengan pihak MCMC. Jadi sekiranya anda ikuti saya di Facebook Pendakwah Teknologi, maka anda mesti tahulah di mana saya bagi taklimat dan sebagainya kan. Jadi dah halalan pergi Langkawi tu, saya pergilah sekali dengan seluruh keluarga saya. Jadi saya, isteri saya dan juga anak saya. Anak saya tu dalam 5 tahun macam tu lah. Jadi kalau saya pendekkan cerita, saya nak memudahkan perjalanan kami. Jadi saya kata, apa kata kita sumbat semua baju, kami bertiga ni dalam satu beg. Senang lah kan bila dah sampai airport, nak walk keluar, nak naik kereta apa, senang. Satu beg je kan. Lepas tu bawa lah beg laptop ke apa yang mana penting. Jadi, semua baju kami bertiga diletakkan dalam satu beg ni. So beg tu beg paling besar lah. Beg lagi biasa yang saya ingat dulu saya beli masa pergi Jepun berapa tahun dululah. Masih elok boleh dipakai, tak ada masalah apa. Jadi, apa yang berlakunya adalah, ni sebelum jadi cerita yang best tu, saya cerita dulu benda sikit, saya cerita kat anda sikit noh. Saya sampai ke airport tu awal tahap gila. Sebab apa? Sebab saya pergi beli flight yang paling murah. Paling murah ni biasanya yang awal-awal ni dekat subuh-subuh. Jadi dia ada satu benda dekat sini tau. Saya cerita dekat anda supaya anda tak buat silap macam saya. Masa saya beli tiket flight online daripada Kuala Lumpur nak pergi Langkawi tu, saya tak perasan satu benda. Memang silap saya lah. Saya memang terlupa dan bukan kata terlupa, memang tak tahu pun dan memang tak perasan. Yang mana bila kita beli tiket flight, kita kena buat bayaran tambahan sekiranya kita nak masukkan baggage ataupun kita nak check in baggage kat dalam perut kapal terbang tu. Saya selama ni duk assume macam kita memang setiap orang boleh masukkan bag. Itulah, minta maaf lah, lama sangat tak fly kan. So, apa yang berlakunya adalah bila kami pergi awal gila dekat airport tu, so dibuatnya pada hari tu kami pergi sana. So bila saya tengok kata bag ni kita nak kena check in kan. So saya buat macam biasa, pergi kat kaunter yang dia punya machine kiosk tu, print lah boarding pass semua, lepas tu print yang baggage tag semua kan. Lepas tu bila pergi dekat dia punya automated tempat nak check in bag tu, dia kata dekat situ, dia kata tak boleh check in sebab tak buat bayaran, kena proceed kepada kaunter untuk nak buat check in secara manual. Itulah bermulanya cerita-cerita menarik saya dengan masa perjalanan pergi kat Langkawi ni kan. So, apa yang berlakunya adalah kami disuruh pergi kepada salah satu kaunter yang buka pada pagi tu kat airport KLIA 2 tu kan. So, nak dibuatkan ceritanya, apa yang berlakunya adalah pada waktu tu, pagi tu juga, ada sekumpulan, seramai-ramai manusia alam. Saya rasa mereka ni adalah pelancong daripada India, di mana mereka ada masalah yang sama macam saya. Mereka tak boleh nak check in bag. Saya assume mereka pun tak tahu benda yang sama, tak boleh nak check in bag sebab tak buat bayaran kan. So, bila dia pergi kat kaunter sana, orang tu saya rasa duk beratuk ni. Bertabur gila dekat 30 orang ni. Ramai gila manusia. Termasuklah tiba-tiba ada orang Korea lah apa lah. Semua nak pergi Langkawi. Semua ni. So, kami duk tunggulah kat sini, kata, cepatlah weh. Daripada sejam sampai ke 40 minit, 4 minit sampai 30 minit. Lalah tinggal dalam berapa minit, dalam 20 minit macam tu, 20-15 minit macam tu sebelum nak boarding tu kan. Saya terus minta kat ada orang Asia yang duk jaga kat situ. Dia kata, boleh tak bang, tolong buka satu kaunter lain. Ramai sangat ni, kami tak bergerak ni. Kami duk tunggu kat sejam lah kat sini ni. Tak apa. So, bila dia kata, okey bang, mai kita buka satu lagi. Saya tak faham kenapa saya nak kena cakap dulu. Takkan dia tak nampak orang duk berkerumun ramai-ramai kat situ. Tapi tak apa, no problem. So, kami pun pergilah dekat tempat kaunter tu. Sampai kat kaunter tu, dia punya orang yang menjaga kat kaunter tu, yang cik yang jaga tu kata, bang, minta maaf tuan. Dia kata, memandangkan sekarang tinggal lagi dalam 10 minit lagi sebelum boarding, so kita tak boleh nak terima beg. 10 minit ke 15 minit? Macam tu lah lebih kurang ayat dia. Lepas tu, saya kata kat dia, kenapa yang kami duk tunggu kat sana ramai-ramai dekat berapa puluh orang, semua nak pergi Langkawi pagi tu. Yang hang tak boleh buka 2-3 kaunter tu pasal apa? Pasal apa sekarang pun nak cakap dah tutup. Tapi in the end of the day, saya fikir macam ni lah. Nak gaduh-gaduh pun buat apa? Mereka hanya menjalankan tugas. Kalau saya nak bergaduh ke, nak maki hamun ke apa, tak guna. Mereka hanya menjalankan tugas. Bukan mereka yang buat sistem tu kan. Jadi tak apalah, saya kata okey, tak apa, fine. So, terlepaslah flight. Ramai terlepas flight. Saya assume kalau dekat situ ada dekat 30 orang lebih, termasuk dengan saya, maka mungkin separuh pada flight tu hilang. Saya heran, takkan AirAsia tak pelik kot. Okay, lepas tu tak apalah. Lepas tu kami pun ramai-ramai lah sekerombolan pergi kat kaunter nak beli tiket baru. Tu punya cerita ambil pasal.
Okay, so bila nak beli tiket baru, so tanyalah tiket seterusnya pada pukul 9. Oh, ada penuh tinggal 1-2 seat. Tiket selepas tu mahal dan sebagainya. Yang geng-geng pelancong daripada India tu, saya rasa mereka pergi, tak tahulah pergi mana. Lepas tu tak ada. Yang geng-geng Korea tu nak mengamuk-mengamuk marah. Betul hilang tu tinggal saya. Lala saya pun belilah tiket lain. So, beli tiket lain pukul 12 pula. Okay, so tunggulah dekat airport tu. Dah malas nak balik dah dekat rumah daripada pukul 7. Masa tu dalam pukul 7.30, pukul 8, dekat pukul 8 beli tiket tu. Tunggulah sampai dekat pukul 10 macam tu. Duduk tidur dekat mana, kat tepi jalan. Bukan tepi jalan lah, dekat kedai makan apa tu dekat sana. So, bila dah sampai masa boleh check in bag, ni baru nak start cerita. Tadi tu baru intro. So, bila sampai masa nak check in bag tu, so kami pun pergilah check in bag. Print balik boarding pass baru sebab tiket baru kan. Print boarding pass elok-elok, bubuh tag elok-elok, pergi kat kaunter dengan melenggang dia. Kata tak apa, kita paling awal 3 jam awal ni. Sebab boarding pukul 12 macam tu. Flight dah 12 lebih. So, dalam pukul 10 tu dah boleh check in bag. So, kami print lah benda tu. Saya pun pergilah dekat tempat check in yang automated tu kan. Yang dia punya counter automated tu. Pergi kat sana scan boarding pass, scan bag semua. Masuklah bag tu. Masa bag tu masuk, bag tu dalam keadaan yang cantik. Silapnya, saya bukan jenis orang yang suka nak ambil video daripada mula sampai ke habis sebab tak fikir pun benda-benda tu semua kan. Jadi, masuklah bag tu. So masuklah bag tu, maka kemudian kami pun proceed lah pergi ke tempat yang nak tunggu kat gate dan sebagainya. So, tak apa. Tunggu dekat gate, naik datang kapal terbang, tak ada masalah apa. Lepas tu tiba-tiba duduk dalam kapal terbang, dia kata, oh kita sampai Langkawi dalam berapa belas minit ataupun berapa jam, setengah jam awal. Saya pun heran macam mana boleh awal tiba-tiba. Tapi tak apa, no problem. Tengah hari kan. Sampai dekat sana, sampai kat airport Langkawi, saya tengok, wow, cantiknya airport ni. Turun, Langkawi kan dia tak ada terminal, jadi kita kena turun manual. Turun. Jalan melenggang, tak ada bag kan. Jalan melenggang, happy, bawa anak semua jalan. Ambil sikit video, depan pintu masuk. Lepas tu duduk dalam airport tu ambil sikit video kan. Lepas tu duduk tunggu. Saya tunggu beg saya. Ni ramai ni orang. Satu kapal terbang. Saya rasa 2-3 kapal terbang. Tunggu hilang. Yang hilang tu orang lah kan. Tunggu. Sampai kesudah. Sampai tinggal saya seorang. Sampai tinggal, maksudnya saya dengan family saya. Family saya duduk tunggu kat tiang. Sampai tinggal kami je kan. Lah baru keluar beg. Bila keluar beg tu saya tengok. Saya kata, fuf. Memang macam ni. Okey. Pendek kata panjang, masa beg tu masuk dalam kapal terbang, dia masuk sebagai seorang kanak-kanak. Apabila dia keluar pada kapal terbang di Langkawi tu, beg tu terus menjadi seorang lelaki dewasa. Terus matang dan mantap. Daripada ada 4 tayar, tinggal 1 tayar saja. Lagi 3 saya rasa itu semua battle scar dia. Saya rasa mungkin mereka ada berperang lah di antara sama-sama beg. Mungkin ada berlaku rusuhan beg di dalam perut kapal terbang tu, saya tak pasti. Jadi 3 tayar hilang. Tapi dia masih ada lagi 1 tayar. Jadi dia belum dikata sebagai cacat kekal. Dia bersih boleh bergerak lagi. Tak ada masalah. Lepas tu kalau nak tengok dah, dekat pendek kata dekat depan, belakang, sisi, bucu-bucu, habislah. Pendek kata pecah apa. Tapi kok mana pun saya memang kagum lah. Saya memang kagum beg tu tak terburai. Itulah cerita dia. Dia punya zip daripada 2 patah 1. Lepas tu anda tengok lah, bercalak gila-gila ni. Jadi Saya memang sebenarnya sangat-sangat bersimpati lah kepada beg-beg yang berada di dalam perut kapal terbang tu. Sebab saya tahu beg ni semua mesti, kalau beg saya teruk, beg lain pun mesti kena pukul teruk jugalah. Tapi bila saya fikir-fikir balik kan, orang lain yang ada dekat sana yang ambil beg semua muka tersenyum ria, gembira riang sampai kat Langkawi. Sebab dia kata okey lah, kita boleh makan coklat sampai gemuk kan. Saya seorang saja beg yang paling lambat sampai. Jadi maksudnya, masa saya check in tu, berkemungkinan besar beg saya adalah beg yang pertama masa saya check in kat KLIA. Sebab saya paling awal kan, duduk sana dekat berapa jam. Dan saya rasa lah kan, pagi tu mungkin mereka ramai-ramai tengah minum kopi tahap gila-gila. Memang kafein tak tinggi. Jadi mereka menggunakan beg saya untuk nak baling, macam baling bola keranjang ke apa, saya tak pasti lah. Gila, relai beg tu relai depan, belakang, kiri, kanan. Nasib tak terburai zip je. Kalau saya rasa terburai zip tu memang habis terus atas dia punya belting tu, saya punya baju. Okey, tak apa. Jadi bila saya tengok beg tu, saya macam memang best. So bila keluar-keluar tu, saya pun ada tiba-tiba datanglah orang yang nak bagi kereta sewa dan sebagainya. Saya kata, bang, saya nak pergi komplain ni. Beg saya dah super macam tak macam beg, dah kena hentak gila-gila ni. Dia kata, okey bang, abang pergi dekat kaunter pertanyaan. Saya pun pergilah dekat kaunter pertanyaan dekat Langkawi tu, di airport Langkawi. Pergi kaunter pertanyaan AirAsia dan beritahu dekat dia, bang, saya punya beg jadi macam ni. Orang tu pun datang dengan muka penuh sedihnya. Dia macam, saya rasa dia risau. Dia kata, api dah, aku pagi-pagi ni confirm, bukan pagilah, tengah hari kan. Dia kata, api dah, tengah hari ni
kena mamat ni punya bag macam ni, confirm aku kena maki kan. Dia mungkin dia rasa macam tu. Tapi tak apa, dia pun cakap secara profesional, saya pun cakap baik-baik lah kata. Saya kata dia, tuan, saya punya bag ni dah rosak dalam perjalanan mai sini, jadi tuan tengok sendirilah. Dia pun ambil gambar, lepas tu dia panggil ada seorang lagi sebagai mungkin saksi ataupun supervisor. Orang tu pun ambil gambar, mana mereka buat report. Dan akhirnya, ni lah, keluarlah report ni. Itulah cerita dia. Maka mereka ada beritahu dekat saya satu benda. Ni yang saya nak kongsikan dengan anda. Memandangkan masa saya beli tiket flight tu, saya tak beli insurans untuk kerosakan harta benda dan sebagainya. Maksudnya kerosakan beg tu. Maka mereka kata untuk beg saya yang bersaiz besar sebegitu, maka mereka hanya boleh bagi RM80 sahaja. Dan mereka cakap sekiranya saya beli insurans, saya tak pasti berapa harga insurans, mungkin dalam puluh-puluh ringgit macam tu kot, kalau tak salah saya. Maka mereka boleh bagi compensation ataupun ganti rugi setinggi RM200 untuk satu beg yang bersaiz besar macam tu. So, isteri saya kata macam, takkan RM80 kita beli beg punya lah mahal. Tapi tak apalah. So, saya kata, sama macam saya kata tadi, tak guna kita nak bertekak dekat bawah tu. Sebab mereka ni semua hanya menjalankan tugas. Ini semua adalah sistem yang perlu ditambah baik oleh ramai lagi peringkat yang lain. Maka kami pun terima je dalam RM80 tu. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi tak apa. Memandangkan kami di Langkawi kat sana kan kita ada free trade zone. Jadi saya dapat beg yang baru. Beg ni nak kata RM80 tak? Dia mahal sikit. Tak silap saya dalam RM130 ke RM140 macam tu. Beg yang RM80 tu macam itu sangat lah saya nampak. So saya kata tak apalah, belilah colour lain sikit elok kan. Jadi bila masuk dalam baggage Asia tu, kali ni saya nampak macam okey lah, tak ada apa, plastik pun masih ada. Mungkin mereka, saya rasa petang-petang ni tak larat nak baling kot. Mungkin pagi-pagi lah mereka baling gila-gila kan. So okey lah beg ni kan. Jadi saya tunggu jugalah, mana tahu lepas ni saya naik Asia, saya akan try lagi sekali pagi-pagi kan. Saya tengok lepas ni kalau baling tu, tengok bila tak ayak pun dalam tu, biar pecah berai semua kan. Tapi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saja saya nak ceritakan sedikit kepada anda. Jadi ini bukan nak kutuk apa-apa, saya faham. Semua orang sakit hati, semua orang ada masalah, semua orang bekerja dengan penuh hype. Saya rasa kan, mereka pun pagi-pagi nak, orang kata apa ni, bersemangat ni. Jadi mereka baling, campak tu laju sikit untuk nak bagi queue tu cepat. Tapi apapun, kepada anda semua, satu yang mungkin saya nak nasihatkan, sekiranya anda nak dapatkan beg ke apa ke, pastikan kalau boleh, anda ikatlah beg ni dengan dia. Kan ada yang clip belt ke apa ke yang boleh tu, supaya tak terburai beg. Ataupun lebih baik mungkin anda boleh invest sikit, sekiranya beg anda tu beg yang mahal, anda wrap beg tu dekat airport. Dia ada wrapping service kan. Dan kalau anda rasa wrapping service tu mungkin mahal sikit, kadang-kadang dia sampai puluh-puluh macam tu, maka anda boleh beli yang kata wrap plastik tu, dia ada yang clear plastik ataupun yang hitam tu, anda beli kat Mr. DIY dalam berapa belah ringgit, satu gulung besar kan. Anda wrap belah sendiri sampai sudah. Itulah dia. Okey. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, semoga video ini dapat memberikan anda sikit sebanyak maklumat untuk anda punya penerbangan selepas ini. Kan ni nak ujung tahun, mana tahu anda nak pergi mana-mana kan. Dan juga saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Asia lah. Itulah sambil-sambil tu kan, disebabkan anda saya boleh buat satu video ni, dan disebabkan anda juga saya dapat beg yang baru. Walaupun saya tak boleh nak beli dengan RM80 itu, tapi dapatlah satu beg baru dengan tambah berapa puluh ringgit lagi kan. Itulah dia. Pendek kata, orang kata benda lama jangan dikenang. Jadi beg yang dah pecah terburai semua tu, saya tinggallah di Langkawi agar dia menjadi sejarah di sana. Sama juga seperti orang kata apa, sejarah Mahsuri dan juga isu-isu 5G yang berlaga di Langkawi. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, saya tahu video ni mungkin anda rasa macam pelik sikit, tapi tak apa. Hanya untuk nak praktis balik buat video, sebab sebelum ni saya dah berhenti buat video set. InsyaAllah dalam beberapa minggu ni saya akan upload lagi banyak video dalam channel Pendakwah Teknologi. Okey, apa-apa saya dah ucapkan terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace Asia. Sekarang semua orang boleh terbang. Terbang sampai, tapi apa jadi lepas tu kita tak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.